Ada 5 major stages. Kita start dengan honeymoon stage. Kita rasa stress macam okey lah. Dia antara stress dengan excitement. Itu stage yang pertama. Assalamualaikum semua dan apa khabar semua? Saya harap semua sihat walafiat. Baiklah, topik video kali ini memang melibatkan juga tentang kesihatan kita, yang mana kita akan berkongsi, kita akan berbincang tentang apa beza antara burnout dan malas ataupun lazy lah. Dan sebenarnya ada 6 signs ataupun petanda yang menunjukkan sebenarnya kita burnout. Kita bukan malas, ataupun yang paling teruk, kita bukan pemalas. Ada beza Ini menarik kerana yang pertama, rakan saya sendiri itu masa kami pergi Genting, dia kata, Nazri, boleh tak nanti kongsi dalam video kau tentang apa beza antara malas dengan burnout, sebab dia pun sendiri mengalami benda tersebut. Dan yang kedua, sebenarnya saya sendiri 2-3 minggu yang lepas memang saya sangat-sangat penat. Memang masa tu saya punya motivation ke laut, dan Alhamdulillah sekarang dah kembali ke darat. So that is why saya buat video ini, untuk saya berkongsi dengan anda semua bahawa berdasarkan petanda-petanda, 6 petanda ini, 6 signs ini, itu menunjukkan sebenarnya kita sedang mengalami burnout dan kita bukan pemalas. Okay? Baik, petanda yang pertama ini orang panggil depersonalization, ataupun anda lihat kehidupan anda daripada luar. Anda dah hilang anda punya personality. Anda menjalani kehidupan anda dalam autopilot mode. Bagi contoh, anda bangun pagi, anda mandi, anda makan, anda pergi kerja, anda buat kerja, anda balik, dan anda repeat the same cycle tanpa ada jiwa. Soul anda kosong, anda kurang senyum, anda tak ada macam motivation dan sebagainya. Itu memang petanda bahawa anda dah macam like menjalani kehidupan anda autopilot, tak mindful langsung. Itu antara petanda yang pertama lah. Kawan saya baru-baru ini pun, dia pun sangat busy. Dia cerita dekat saya, Nazri, aku dah penat sangat. Aku memang bangun pagi pergi kerja, balik kerja dan repeat the same cycle. Dan dia pun familiar juga tentang term depersonalization, dan dia tahu bahawa dia jalani kehidupan dia memang dilihat dalam lensa yang luar. Dia bukan daripada dalam ke luar, tapi luar ke dalam. Dia hilang siapa dia. Dia jalani kehidupan macam robot lah, basically macam robot, tak ada jiwa. Itu memang petanda yang pertama bahawa kita dah ada burnout lah. Baik, petanda yang kedua ini adalah you used to be very motivated. Anda memang biasanya anda sangat bermotivasi untuk anda buat kerja, untuk anda publish paper, buat content ke, jumpa rakan-rakan dan sebagainya. Anda sangat motivated, tapi at one point anda hilang motivasi anda. Itu beza dengan orang yang malas. Orang yang malas ni, dorang ni memang stagnan lah, stagnan, relax je kan, tenang saja. Tapi orang yang burnout ini biasanya dia memang betul-betul motivated, tapi at one point dah terlalu banyak sangat kerja, dah banyak sangat tekanan, dia burnout, hilang motivasi. Itu petanda bahawa anda burnout. Anda bukan malas ataupun anda bukan pemalas. Okay? Baik, petanda ketiga ini adalah you used to be passionate. Anda biasanya anda orang yang sangat, orang kata, ada drive. Anda buat kerja bersungguh-sungguh, very passionate. Anda jumpa something very interesting dan anda terus macam with positive mindset, anda buat that very kerja lah. Tapi apabila anda dah start rasa macam anda buat hilang minat, ataupun anda tengok something, ada rasa macam like I didn't find anything exciting about that thing, anda hilang minat. Dan itu antara petanda bahawa anda pun dah start burn out. Anda punya jiwa kosong. Bila jiwa kosong, hati kita kosong, mana nak datangnya excitement kan? So kita dah tak boleh excited sebab kita tak ada emosi. Kita punya tabung emosi kita kosong. Itu petanda bahawa anda burn out dan anda bukan pemalas. So beza orang yang malas, dia punya amplitude passionate, minat sesuatu itu rendah berbanding orang-orang yang burn out ini. Orang burn out ni memang dia used to be very passionate. Saya pun sempat jugalah hari tu, memang saya lost saya punya interest. Saya adalah orang yang sangat excited. Kalau jumpa something yang saya suka, memang saya sangat excited. People can tell I'm quite expressive. Tapi bila saya dah burn out hari tu, memang saya macam like zombie pun ada lah. So itu antara petanda yang kita dah cukup, kita dah burn out. Alright, baik, petanda yang keempat ni pula adalah biasanya orang yang dah burn out ni memang dia ada mood swing lah. Dia cepat marah dan sebagainya. Ini pun kita tahu bahawa bila kita dah rasa macam stres dah melampau, kortisol hormon dah banyak sangat dalam diri kita, kita dah hilang kontrol dekat kehidupan kita, itu memang petanda bahawa kita dah cukup burn out. Orang yang malas pula, dia tak cepat marah, dia tak cepat melenting, dia tak cepat gelak, dia macam tak ada emosi sangat lah. Itu orang yang pemalas. Tapi orang yang passionate, orang yang tabung emosi mereka kuat ini, apabila burn out, mereka cepat ada mood swing. So jaga-jaga, kita kena mindful dengan kita punya emotional intelligence. Alright? Baik, petanda kelima ni pun memang sangat saya notice hari tu, masa saya burn out lah hari tu. Petanda yang kelima ini adalah apabila kita dah start neglect, ataupun kita dah tak ada semangat untuk kita look after ourselves. Kalau saya yang sebelum ini, kalau saya yang bukan burn out, saya sangat jaga saya punya exercise. Pagi, petang, saya jaga makan saya. Sebelum tidur memang saya ada beberapa rutin sebelum tidur. Basuh muka, berus gigi, letaklah moisturizer dan sebagainya.
sebagainya. Tapi hari tu masa saya burn out, habis ke laut saya punya rutin. Exercise saya habis, saya punya makan saya makan, saya order McDonald. Masa tu memang saya dah penat sangat. Saya macam like, I need something, saya nak garam. Bila kita dah stress melampau ni, kita memang cepat nak garam dan cepat nak gula untuk kita dapatkan dopamin itu. So itu petanda bahawa kita dah ada burn out, dah start rasa burn out, dah start makan benda yang tak apa-apa, benda-benda yang tak clean, dan memang saya don't care tentang nak letak moisturizer sebelum tidur dan sebagainya. Nak berus, even berus gigi pun saya macam hilang minat nak berus gigi. Saya masa tu macam like, Allahu Akbar, apa dah jadi dengan kau Nazri. So masa tu seminggu saya dapatkan balik saya punya motivasi. Saya jumpa rakan-rakan saya socialize productively. Instead of saya come up dengan tangible product, saya kuatkan balik tabung emosi saya, tabung spiritual saya. Itu sangat membantu lah. Tapi untuk orang yang malas ni pula, bukan anda lah. Mereka ni memang dorang punya self care ni, dorang tak pergi exercise sangat, dorang tak jaga skincare dan sebagainya. Makan pun memang makan bantai saja. Itu adalah ciri-ciri orang yang malas. Tapi orang yang rajin ini, memang kita used to have very good routine. Tapi bila kita dah burn out, routine kita sekali lagi ke laut. Alright, so itu petanda kita dah burn out lah. Baik, petanda yang keenam ini pula adalah apabila kita punya changes, perubahan itu berlaku secara gradual. Kita tak terus burn out. Sebenarnya ada 5 major stages burn out. Kita start dengan honeymoon stage. Kita rasa stress, macam okey lah. Dia antara stress dengan excitement. Itu stage yang pertama. Stage yang kedua, onset of stress. Maksudnya kita dah start rasa macam kita punya belakang ni tegang, kita punya kepala dah start macam rasa macam nak meletup. Dan stage yang ketiga adalah chronic stress. Saya pun ada buat video berkenaan dengan chronic stress ya. Boleh check dekat link di bawah. Antara petandanya adalah apabila anda dah ada allergic, itu petanda. Yang kedua adalah rambut anda dah start gugur. Alopecia sebagai contoh, saya pun pernah kena alopecia yang mana berlaku baldness, patchy baldness. Itu antara petanda chronic stress lah. Stage yang keempat, burn out. Maksudnya anda dah hilang anda punya motivasi, anda punya rutin ke laut. Dan stage yang kelima adalah habitual burn out. Ini memang saya alami masa saya zaman belajar di Oxford hari tu tahun 2000, tahun pertama lah masa saya dekat Oxford. Saya ingat lagi habitual burn out saya dalam bentuk 3 hari 3 malam saya tak nak buat kerja, saya tak nak jumpa orang, saya duduk kat rumah. Saya masa tu memang I used to be super motivated, sangat bekerja keras. Tapi pada hari tersebut, 3 hari berturut-turut, saya punya habit adalah habit saya burn out lah. Habitual burn out. Memang 3 hari berturut-turut saya tak nak jumpa orang. Itu memang dah sampai level yang sangat teruk sebenarnya. Saya pun dah sampai menggigil tangan saya. Tapi sekarang Alhamdulillah saya dah sedar itu adalah sangat tidak elok. Sekarang bila saya dah sampai stage yang keempat, burn out, saya akan tone down balik. Ya, saya kuatkan saya punya tabung emosi dan tabung spiritual saya lah. Alright. So sekarang ini saya harap sangat anda dah dapat bezakan antara malas, pemalas dan burn out. Dan saya welcome, saya ajak rakan-rakan penonton-penonton saya, subscriber saya, careful and mindful dengan petanda-petanda ini dekat diri anda dan rakan-rakan anda, ahli keluarga anda. Bila anda tengok petanda-petanda ini ada dalam diri anda, diri mereka, tolong berborak dan do something. Kalau makin teruk, jumpalah pakar, dapatkan nasihat pakar. Baik, again, kita nak dapatkan healthy productivity, bukan toxic productivity. Itu yang kita cuba capai. Baik, so sekiranya anda belajar something daripada video kali ini, saya hargai sangat sekiranya anda dapat tekan button like dan subscribe sebagai sokongan kepada channel saya. Dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah dan share video kali ini, insyaAllah dapat memberi manfaat kepada orang lain juga. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan jaga diri semua. Bye-bye.